சொன்னம்மா கேளுங்க. உங்க ஊர்ல பதுங்கி Film ini mengisahkan perjuangan mahasiswa menolak rancangan undang-undang pemerintah yang bisa membuat mahasiswa kehilangan pekerjaannya. Namun perjuangan ini membuat mereka juga harus kehilangan saudaranya. Hai Besti, jumpa lagi dengan kakak Jojor yang akan ceritain kalian alur film India yang berjudul Prasakti, rilis tahun 2026. Simak kisah selengkapnya di Lonceng Film. Subscribe Lonceng Film. Film dimulai tahun 1959 di kota India Selatan. Kita diperkenalkan dengan seorang perwira muda bernama Tiru Nadan. Dia adalah perwira kelompok pertama yang dilatih oleh Rusia. Bisa dibilang dia salah satu perwira terbaik, namun ia adalah polisi sombong, kejam, tidak mengikuti protokol, suka melakukan sesuai dengan kehendaknya demi memuaskan keinginannya. Penugasan Tiru di kota India Selatan ini dibantu oleh polisi IPS Ibrahim. Tugas pertama Tiru semenjak jadi perwira menjaga keamanan para menteri yang sedang dalam perjalanan tugas. Kamal, IPS, Madras License Officer. You must be brilliant. I am. Kita melihat di tengah rel kereta api daerah Polachi ada seorang mahasiswa berdiri dengan rasa percaya diri. Sepertinya dia mau menyerahkan nyawanya. Dia bernama Che Jian, tokoh utama di film ini. Teman-teman Che Jian meminta dia meninggalkan rel kereta api karena ia bisa mati di sana. Namun Che Jian menghiraukannya. Katanya nih, ia lebih baik mati saja daripada bahasa ibu mereka dihapus oleh pemerintah. Beruntungnya kereta api itu berhenti darurat. Di stasiun itu datanglah pasukan Puranonoru yang dipimpin oleh Che Jian, yaitu puluhan mahasiswa yang membawa obor dan melempari stempel yang bertuliskan "Kami membutuhkan keadilan". Para mahasiswa memprotes rancangan undang-undang pemerintah yang memaksa rakyat memakai bahasa Hindi sebagai bahasa utama di seluruh India. Maka bahasa Tamil, Telugu, Bengali, Kannada, dan Marathi tidak akan dipakai lagi. Kemudian mahasiswa mengeluarkan seluruh penumpang kereta api agar tidak ada korban jiwa. Jian pun menutup wajahnya dan ia membakar kereta api sebagai aksi penolakan mereka terhadap rancangan undang-undang pemerintah. Perwira Tiru datang untuk menghentikan aksi Che Jian. Mereka pun bertarung di kereta api. Perwira Tiru hanya memiliki bukti tanda tato di dada Che Jian sebagai pelaku yang telah membakar kereta api itu. Kemudian polisi Tiru menemui Perdana Menteri. Tiru melaporkan bahwa mahasiswa memprotes terhadap rancangan undang-undang pemerintah penggunaan bahasa Hindi di seluruh India, apalagi karena mahasiswa melihat di koran lowongan pekerjaan kini hanya bertuliskan bahasa Hindi dan tidak ada berbahasa Telugu, Tamil, Malayam, dan lainnya. Hal inilah yang membuat mahasiswa protes, khususnya mereka yang tidak pernah memakai bahasa Hindi di kota mereka. Karena hal itu bisa membuat mahasiswa yang tidak bisa berbahasa Hindi tersingkirkan dari dunia pekerjaan. Lalu Tiru mengatakan kepada Perdana Menteri untuk mengizinkannya menghajar mahasiswa yang telah memprotes itu. Namun Perdana Menteri menolak permintaan Tiru. Perdana Menteri mengatakan bahwa
Melawan dengan kekerasan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Perdana Menteri pun meminta media membuat berita bahwa kereta api yang mengantar menteri bertugas mengalami kebakaran karena masalah teknis. Ingat, masalah teknis, bukan demonstrasi. உங்க ஆளுங்க போராட்டத்துக்கு உதவி நீயே தூக்கி கொடுத்துட்டியா? இதை பார்த்து இன்னும் பல பேர் வந்துடக்கூடாது. இதை கொளுத்திட்டாங்க. This is purely reactionary. சார், ரயில்வே வேலை 2 ஸ்டேஷனுக்கு நடுவில் தப்பிக்க பிடிச்சிடலாம் சார். அவங்க கட்சி ஆளுங்க இல்லை சார். Gara-gara kejadian itu, jari-jari Tiru diamputasi. Tiru memiliki dendam dan amarah tersendiri kepada pelaku yang menghajarnya. Tak hanya itu, Tiru juga sangat benci dan dendam kepada mahasiswa yang melakukan demonstrasi. இந்த உலகம் உன்னை இப்படி நோண்டி நோண்டி இனிமே நான் இங்க ஒரு தமிழ் பேசுறேன். நீ பாட்டுக்கு ஒரு தமிழனோட படுத்துட்டு என்ன பெத்துப்பட்ட. Sementara Chejian menyesal telah menjadi pemimpin pasukan Puranoru yang membuat teman mahasiswanya meninggal. Chejian membubarkan pasukannya dan ia menghapus tato lambang pasukan Puranoru yang ada di tangannya itu. Kita dibawa ke tahun 1964, yaitu 12 hari semenjak Perdana Menteri India meninggal. Kini Chejian bekerja sebagai pemadam kebakaran api di kereta api. Chejianlah yang mengatur kadar panas agar kereta api itu bisa beroperasi. இல்லனாலும் பார்லிமெண்ட்ல அவர் கொடுத்த வாக்கு என்ன இருக்கு பொசுங்கி है வெடிச்சிருந்தா நேரம் கியான்னு கத்தி செத்து கிடந்திருப்பேன். Kita diperlihatkan di rumah Chejian ada seorang gadis mahasiswa teknik yang selalu membawa koper kecilnya berisi alat mekanik listrik. Dia bernama Ratnamala. Ia sering bermain ke rumah Chejian karena Ratnamala berteman dekat dengan adik Chejian di kampus. Kedatangan Ratna ke sini seperti biasa mengotak-atik listrik yang ada di rumah Chejian sebagai bahan percobaannya. Namun uji cobanya kembali gagal. பொறுக்கி போடுற கறி பொறுக்கி இருக்கல்ல நானா விட்டேன். டேய் ரத்னா பாத் உன்கிட்ட சொல்லிட்டா சாவாக. Saat itu Chejian mendapat surat pemanggilan tes terakhir tahap wawancara sebagai pemeriksa tiket kereta api di Delhi. Chejian sangat senang, akhirnya tidak akan ada lagi yang mengeceknya sebagai pengangkut batu bara. Namun Chejian harus mempelajari bahasa Hindi karena kota New Delhi menggunakan bahasa Hindi. என்னை விட்டா இந்த வட்டாரத்துல யாரும் கிடையாது. இனிமே கண்ட இளம் கறி பொறுக்கின்னு கூப்பிட்டா உன் பேரை தீட்டியா. Keesokan hari Ratna pergi ke Radio Nasional. Ratna di sini sebagai mahasiswa magang. Walau dia anak magang, seluruh karyawan di radio memberi hormat kepadanya seakan-akan dia adalah pemiliknya. Sebenarnya itu karena Ratna ini adalah putri menteri di kota India Selatan. Ratna magang ke radio ini diminta oleh ayahnya sebagai penyiar radio. Namun ia malah tukang bersih-bersih karena Ratna tidak memiliki kepercayaan diri berbicara di mic. Jangankan berbicara, melihat mikrofon saja Ratna sudah gemetaran. Namun direktur ini meminta Ratna mencoba menjadi penyiar. Jika tidak, ayah Ratna akan memecat direktur ini. Karena Ratna kasihan sama direktur, ia pun mau mencobanya. Saat ia membaca naskah, Ratna malah gagap berbicara di mikrofon itu. Para karyawan pun menggerutu dan mengatakan, yang benar aja, siapa mau mendengar penyiar seperti itu? Ratna pun meminta direktur ini menyudahi siarannya karena Ratna tahu diri ia tidak bisa melakukannya. சொன்னேனே சார், நான் அப்பா கட்டு முக்கிய குறிக்கோளை செய்துக.
Pada saat itu Ratna menemukan naskah rahasia yang akan disiarkan di radio pada tanggal 16 September tentang pengesahan bahasa Hindi di seluruh India. Dan seluruh stasiun milik pemerintah, baik di bidang pendidikan, transportasi, dan semua pokoknya fasilitas umum akan menggunakan bahasa Hindi. Ratna juga mencuri peralatan siaran radio cadangan ke dalam tasnya. Diperlihatkan orang tua di kota India Selatan mereka protes karena wesel di kantor pos menggunakan bahasa Hindi dan para orang tua ini tidak mengerti apa yang tertulis di situ dan mereka tentu saja nggak bisa mengirimkan uang ke anak mereka yang berada di luar kota. ரெண்டு பேருக்குமே இந்த மொழி தெரியாதப்பு இது இந்தியா தில்லி சர்க்காரு இதுல எழுத்தியாது படிவத்தை மாத்தி கொடுத்துருக்க தமிழ்ல கொடு. Di malam harinya, Ratna menemui adik Chejan, dia bernama Chinadurai. Ratna memberitahu keputusan pemerintah yang telah menjadikan seluruh India akan menggunakan bahasa Hindi. Cina mengajak Ratna dan teman-teman mahasiswanya untuk demonstrasi menolak pemerintah dengan membakar gedung Federasi Hindi. நல்ல வேலை வந்த இல்லைன்னா வெயி அப்ப படிக்கிற நாம தான் மொத அடியை கொடுக்கணும். Keesokan pagi, Chejan melihat gedung Federasi Hindi di kotanya telah dibakar. Chejan juga melihat tulisan, "Kami membutuhkan keadilan." Persis ditulis seperti apa yang pernah dituliskan pasukan Purana Noru beberapa tahun yang lewat waktu kejadian di Pollachi. Kasus ini kembali ditangani oleh perwira Tirunadan yang dipanggil langsung dari Delhi. Dalam tugas ini, Tiru kembali bekerja sama dengan polisi Ibrahim. Tiru mendapat undang-undang khusus yang diberikan oleh Perdana Menteri India kepadanya. Artinya, ia memiliki wewenang melakukan apa saja dalam kasus ini. 59 நடந்த ட்ரெயின் சம்பவத்தோட Brilliant KGP training. Di malam harinya, perwira Tiru menghentikan pencetakan koran yang memuat berita penolakan masyarakat terhadap rancangan undang-undang bahasa Hindu sebagai bahasa resmi di India. நிச்சயம் வர சொல்லிக்கோ பிச்சத்தனையே வச்சுக்கோ. Di pagi harinya, Chejan mendengar adiknya memimpin orasi mahasiswa untuk mengibarkan bendera hitam dan membakar bendera Hindi sebagai penolakan bahasa Hindi di kotanya saat Ketua Menteri berpidato di hadapan rakyatnya di gedung parlemen. Namun Chejan melarang adiknya. ரியா, நான் எப்படியோ படிச்சுட்டு அவங்க வயித்தை காயப்பட்டு படிக்க வைக்கிறாங்க தெரியுமாடா? அவங்க எதிர்காலத்தை அவனோட அண்ணன் கேளியா முதல்ல நான் கேளு Dan ia mematahkan kaki Cina agar demonstrasi mahasiswa ini batal. Chejan memperingatkan mahasiswa bahwa gerakan mereka dibatalkan karena pemimpinnya telah patah kaki. மட்டும் பார்க்கணும். வந்து சாப்பிடுங்கடா. அருமை தெரியுதாடா உனக்கு? இன்னும் இந்த டிடி படிச்ச படிப்பெல்லாம் Kemudian Chejan berangkat ke madrasah untuk wawancara sebagai pengawas penerima tiket kereta api di Delhi. Saat wawancara berlangsung, bahasa Hindi Chejan sebenarnya belum sempurna karena ia baru mempelajari bahasa Hindi 6 bulan. Walaupun memang Chejan sudah mengerti dan bisa berbicara bahasa Hindi dengan kaku. Amit, Keshav, சரியா சார் வேலை பத்தி அவங்க சொல்லியிருக்கணும். தப்புதான் சார், தப்புதான். Chejan memiliki nilai bagus di dalam ujiannya itu, namun ia ditolak. Alasannya karena bahasa Hindi Chejan yang dianggap lemah. Chejan pun protes kepada penyelenggara ujian yang tidak boleh menyamakan cara dia berbicara bahasa Hindi dengan orang-orang yang sudah lahir berbahasa Hindi. Chejan mengatakan seharusnya bahasa resmi India lah yang digunakan untuk ujian ini, yaitu bahasa Inggris, agar wawancara ini adil.
Chejian meminta ia diberi kesempatan karena Chejian saat ini masih dalam proses belajar bahasa Hindi. Namun pihak penyelenggara ujian tidak menerima Chejian. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே ஹிந்தில தான் இருக்க போகுது. நியாயம் சார், உங்க பிறந்ததுலேருந்து பேசுறாங்க. Chejian sangat kecewa dan tidak menyangka hanya karena ia tidak lancar berbahasa Hindi, ia ditolak. Padahal nilai dan kualifikasi lainnya sudah memenuhi syarat. Chejian merasa ini tidak adil bagi mereka yang tidak bisa berbahasa Hindi. Saat di stasiun kereta api, Chejian melihat seorang pemuda fresh graduate yang meminta tolong kepada ketua menteri untuk membela mereka yang baru saja lulus kuliah, di mana ia tidak diterima bekerja hanya karena tidak bisa berbicara bahasa Hindi. Padahal di kampus mereka hanya menggunakan bahasa Telugu dan bahasa Inggris. Menurut pemuda ini tidaklah adil baginya jika ia harus belajar bahasa Hindi lagi yang memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Bukankah seharusnya dunia pekerjaan menggunakan bahasa sah India saat ini, yaitu bahasa Inggris? Namun ketua menteri malah meminta pemuda ini bersabar dan mempelajari bahasa Hindi dan kembali ke kampungnya. Baru beberapa bulan kemudian ia bisa mencoba melamar kerja lagi. Pemuda ini mengatakan bahwa ia butuh pekerjaan dan jika harus pulang lagi ke kampungnya ia tidak akan berarti. Namun ketua menteri ini malah mengusir si pemuda itu dan mengatakan dia gila. Si pemuda ini pun diseret oleh polisi. நீ இங்கிலீஷ்ல எழுது. Lalu si pemuda ini membakar dirinya sendiri. Ia mengatakan, apa gunanya aku ini lulusan sarjana namun tidak bisa bekerja di kota dan harus kembali pulang kampung untuk belajar bahasa Hindi. Tubuhku ini tidak ada gunanya lagi, lebih baik dibakar. Chejian melihat si pemuda ini mengalami nasib yang sama seperti dirinya. Chejian sangat terpukul melihat nasib si pemuda ini sampai membakar dirinya karena pemerintah yang mempersulit mereka mendapatkan pekerjaan. Diperlihatkan Cina memimpin mahasiswa anti pemaksaan bahasa Hindi melakukan aksi penolakan mereka. Saat ketua menteri berbicara penggunaan bahasa Hindi yang akan segera diberlakukan di seluruh India, termasuk India Selatan, tiba-tiba mereka mengibarkan karbon hitam sebagai bendera Tamil sebagai bentuk penolakan mereka terhadap bahasa Hindi. Dan mahasiswa ini mengatakan, hidup Tamil, hidup Tamil. கருப்புத்தினி பேப்பர் இங்க எதுவும் இல்ல, எப்படி கருப்பு கொடி போராட்டம் பண்றது? கொடி வானத்துல பறக்கிறத எல்லாரும் அண்ணாந்து பாப்பாங்க. Kemudian petugas keamanan menangkap Cina dan ia hampir saja mati tercekik. Tiba-tiba ya, Chejian kembali. Cina tak menyangka ternyata kakaknya adalah pemimpin pasukan Purananoro. Chejian melakukan operasi yang sama pada tahun 1959 saat dia kuliah. Chejian membakar fasilitas luar pemerintah. Ia juga menghajar para penjaga keamanan yang ingin menangkap mereka. Chejian bersama mahasiswa lainnya melarikan diri, sementara perwira tiru ia terlambat datang untuk mengejar Chejian. Dayetayl, arsonism.
Dalam operasi itu dikabarkan ada 2 mahasiswa yang tewas. Cina pun gak terima, ada temannya yang habis dan ia ingin segera membalasnya. அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுண்ணே அவனுக்கு தாக்குனது நாளைக்கு போலீஸ் அராஜகத்தை எதிர்த்து ஊர்வலம் போறோம். Namun Chejian meminta adiknya ini jangan gegabah. Hal ini sengaja dilakukan untuk menangkap para mahasiswa ini lagi. Chejian meminta adiknya dan mahasiswa tidak turun ke jalan lagi demi keselamatan nyawa mereka. Chejian akan melakukan aksinya bersama pasukan Purana Noru pada tanggal 26 November, yaitu Hari Bebas Berdemokrasi. Chejian ingin demonstrasi dilakukan dengan damai dan tertib di tanggal itu. Mereka pun sepakat untuk melakukan demonstrasi di tanggal 26. துரை சூதானமா இருக்கிறது பயம் இல்லை. அண்ணன் நான் சொல்லியிருந்தா கேட்டிருக்க மாட்டேன். இதை நான் பாத்துக்கிறேன். நீ தயவு செஞ்சு வெளியில வராத. Diperlihatkan Ratna ditangkap oleh perwira Tiru karena polisi menemukan bukti dari teleponan yang disadap bahwa Ratna ikut terlibat gerakan anti paksa bahasa Hindi. Ayah Ratna hanya bisa terdiam karena putrinya telah melakukan kesalahan yang menentang pemerintah. Lalu Tiru meminta ayah Ratna untuk memberlakukan pasal 144 pada tanggal 26 agar putrinya ini tidak dipenjara. இது என்ன அசிங்கமா போயிடும். Sedition, lifetime imprisonment. Ayah Ratna pun menelpon ketua menteri meminta diperlakukan pasal 144 pada tanggal 26. Awalnya ketua menteri menolak karena tanggal itu memang dibebaskan masyarakat berdemonstrasi. Menurutnya mahasiswa hanya akan berdemonstrasi seperti biasa. Namun ayah Ratna mengatakan bahwa mahasiswa akan berdemonstrasi dengan merusak fasilitas umum seperti kereta api, kantor pos, sekolah, gedung perbankan, dan akan terjadi kekacauan. Ayah Ratna mengatakan bahwa ia tahu langsung hal ini dari mahasiswa yang terlibat. Padahal sebenarnya ini adalah ide Tiru agar ketua menteri setuju dengan pasal 144 diberlakukan di tanggal 26. Mendengar hal itu, ketua menteri pun setuju diberlakukan pasal 144 pada tanggal 26. Pasal 144 ini tentang larangan melakukan orasi atau demonstrasi di tempat umum. Jika ada massa melakukannya, maka akan dipenjara dan dikenakan hukuman. கல்லூரியில் படிக்கிற நம்ம இளைஞர் Diperlihatkan Chejian menunggu persetujuan izin demonstrasi dari pemerintah. Namun sampai jam 8.55 izin itu tidak diberikan oleh pemerintah, padahal batas waktu untuk surat izin hanya sampai jam 9. Sementara Cina meminta teman-teman mahasiswanya memulai demonstrasi mereka karena sudah jam 9. Namun saat itu salah satu teman mahasiswa memperingatkan Cina untuk menunggu Chejian saja yang akan membawa surat izin demonstrasi mereka. Namun Cina tidak mau mendengarkan temannya ini dan ia mengarahkan mahasiswa maju demo ke gedung parlemen. Sesampai mereka di gedung parlemen, mahasiswa melihat ada penembak jitu yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Mahasiswa ini pun mengajak Cina untuk membubarkan demo mereka karena sepertinya berbahaya. Namun Cina berpikir penembak jitu hanya penembak karet biasa dan tidak mungkin polisi menembak mahasiswa. Cina memimpin mahasiswa ini dan mengatakan, "Hidup India, hidup Tamil." Penembak jitu mengatakan kepada Tiru bahwa demonstrasi mahasiswa berlangsung dengan tertib dan tidak mungkin polisi menembak pemimpin demonstrasi. Maksud polisi di sini pemimpinnya adalah Cina. இதுவும் அந்த மாதிரி தான். ஒன்று எஸ்பி சார் வெறும் 1.5 லட்சம். சார் இவனை பிடிச்சி விசாரிச்சா சொல்லிடுவான் சார். ஷூட் பண்ணி பெரிய கலவரம் ஆயிட போகுது. Lalu Tiru memerintahkan polisi menembakkan api ke mahasiswa.
Ini sengaja dilakukan Tiru agar terjadi kegaduhan dalam demo ini, dan benar saja, kegaduhan pun terjadi. Polisi dan mahasiswa mereka saling adu pukul. Saat itu Cheyan sudah sampai di lokasi. Ia melihat penembak jitu mengarah ke adiknya. Tiru juga melihat Cheyan dengan teropong. Lalu Cheyan membuka bajunya dan melambaikan bajunya agar penembak jitu melihatnya dan menghentikan tembakan itu. Saat itu Tiru melihat tato pasukan Puranoru ada di dada Cheya. Perwira Tiru akhirnya berhasil menemukan siapa pelaku yang telah mematahkan jari-jarinya saat demonstrasi mahasiswa di kereta api Polachi beberapa tahun lewat. Lalu si penembak jitu menembak Cina. Cina tidak menyangka ternyata polisi berani menembak mereka. Cheya datang menggendong adiknya membawa ke rumah sakit. Saat itu Cina hampir tidak sadarkan diri. Cheyan pun menurunkan adiknya dan berusaha membangunkannya. Namun datanglah Tiru. Ia menangkap Cheyan. Asisten intelijen menyarankan Tiru untuk membawa mahasiswa ini ke rumah sakit karena nyawanya akan bisa ditolong. Namun yang dilakukan Tiru, ia malah memasukkan Cina ke dalam parit yang penuh dengan air agar ia mati di sana. Kekejaman Tiru ini dilihat IPS Ibrahim. Cheyan dimasukkan ke dalam penjara tanpa ada surat penangkapan resminya. Tiru menghajar Cheyan bertubi-tubi. Tiru juga memotong 3 jari-jari Cheyan sebagai balas dendam atas jarinya yang diamputasi. As long as I தெரியும். Kemudian datanglah IPS Ibrahim. Ia meminta Cheyan menusuknya. Polisi ini meminta Cheyan melarikan diri karena jika ia tetap di sini maka Tiru akan menghabisinya. Karena Tiru adalah polisi kejam dan tidak peduli protokol. IPS Ibrahim ternyata dari suku Telugu. Ia tahu yang dilakukan Cheyan adalah benar membela bahasa ibu mereka. Setelah itu Tiru kembali ke penjara. Ia tidak menemukan Cheyan lagi, melainkan ia melihat Ibrahim yang sudah terluka. IPS Ibrahim mengatakan bahwa Cheyan telah melarikan diri. Namun Tiru tahu bahwa Ibrahim telah menipunya. Tiru langsung menembak Ibrahim hingga nyawanya habis. No, 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 officer.